Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Cikgu Ridwan dalam kelas tutorial. Pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan keelektromagnetan fizik KSSM tingkatan 5. Bahagian yang kedua sebenarnya. Dalam bahagian yang pertama kita telah membincangkan berkaitan dengan aruhan elektromagnet, ketua gegaman tangan kanan, ketua tangan kiri Fleming dan juga dan lastik. So, semuanya telah dibincangkan dalam bahagian 1. So, dalam bahagian 2 ni masih lagi dalam tajuk elektromagnet. So, kita nak lihat masih lagi di bawah aruhan elektromagnet, tapi nak lihat dengan lebih jelas berkaitan hukum Lenz dan juga hukum sebenarnya pair dia untuk hukum Lenz adalah hukum Faraday. Dalam latihan ni kita tak sentuh. Dalam menentukan arah aruhan pula, kita gunakan hukum gegaman tangan ke kanan. So, tanpa buang masa, kita teruskan untuk slide yang berikutnya. Jadi abaikan gambar rajah yang cikgu lukis itu. Dilihat dahulu pada gambar rajah. Ini ketua cikgu lah untuk menjawab soalan fizik. Lihat pada gambar rajah. Bila kamu lihat dalam gambar rajah ini, sepatutnya kamu nampak di sini dalam rajah 4.1. Kita ada rajah 4.1 dan 4.2. Ini cikgu gerakkan sedikit supaya kamu nampak. Apa yang kamu nampak sebenarnya, sepatutnya lah yang pertama kamu nampak bahawa sini arah pesongan pada galvanometer pada rajah 4.1 dan 4.2. Kedua-duanya adalah berbeza. Mana 4.1 lebih tinggi berbanding dengan rajah 4.2. Rajah 4.2 lebih besar atau tinggi berbanding rajah 4.1. So, antara lain yang sepatutnya murid nampak adalah berkaitan dengan ni, bergelung. Dari segi saiz lah yang kamu nampak. Sebenarnya kamu nampak dari segi saiz, tapi sebenarnya bukanlah saiz. Kita belajar mesti ada ilmu sebenarnya untuk menjawab soalan. Kalau kita nak jawab soalan ni, ianya berkaitan dengan bilangan. Bilangan lilitan. Lilitan. Cuma dari sini, dari segi ni kamu nampak saiz lah. 4.1 ni lebih kecil berbanding dengan rajah 4.2. Seterusnya kita lihat soalan. Rajah 41 dan rajah 4.2 menunjukkan arus diaruskan dalam gegelung apabila dua magnet bar yang serupa. Saya suka highlightkan. Di situ ada perkataan serupa. Ada perkataan serupa sini. Magnet itu serupa. Satu lagi, dijatuhkan ke dalam gegelung itu dari ketinggian yang sama. Dari ketinggian yang sama. So, di sini merupakan pun boleh ubah constant. Constant variable lah. Bukan constant variable. So, sebelum kita pergi pada soalan, cikgu nak terangkan tadi cikgu dah sebut berkaitan dengan hukum Lenz lah. Hukum Lenz ni berdasarkan konsep yang kita pegang adalah menentang lah. Menentang, dan definisi untuk hukum Lenz ni juga complicated lah. Saja boleh rujuk buku teks untuk lebih jelas. So, cikgu terangkan di sini. Cikgu ada magnet bar dengan kutub utara disusuli dengan kutub selatan yang akan digerakkan ke dalam bergelung. Pada asalnya sebenarnya apa yang murid perlu faham adalah kita tidak tahu pun sebenar sini adalah utara dan sini adalah selatan. So, itulah yang kita nak bincang sebenarnya. Dan sini kita pun tak tahu sebenarnya arahnya bagaimana arah pesongan arus aruhan tu di dalam meter galvanometer. Jadi apabila digerakkan dalam konsep menentang, utara digerakkan magnet bar utara bagi magnet bar digerakkan ke dalam solenoid, apa yang berlaku sepatutnya dalam konsep menentang, kalau dia bergerak ke dalam sepatutnya kutub yang sama. Kalau sini utara dan di sini adalah selatan.
Jadi disebabkan konsep menentang, maka pada kawasan X ini, okey, dia menjadi kutub utara. Menjadi kutub utara. So maksudnya dua kutub yang bertentangan. So apa yang berlaku bila magnet bar ni dimasukkan ke dalam solenoid? Dah pastilah medan magnet pada magnet bar ini akan dipotong oleh solenoid dan menghasilkan arus-aruhan. Itu dari segi definisi arus-aruhan. Kemudian seterusnya, apabila sini utara, sini akan jadi selatan. Sini utara, sini akan jadi selatan. Jadi yang kedua, kita akan lihat bagaimana nak menentukan arah arus-aruhan. So untuk menentukannya, kita guna tangan kanan lah, genggaman tangan kanan, di mana ibu jari menghala ke utara. Mengarah ke utara. So bila ibu jari awak menghala ke utara, maka empat jari lain menunjukkan arah panah ke bawah seperti ini. Seperti ini. So bila kita lengkapkan gambar raja anak panah ni ke bawah, ni susun ke bawah, yang ni daripada belakang masuk ke depan. So dia akan terus mengalir, maka pesongannya adalah ke kanan. So galvanometer akan pesong ke kanan lah, mengikut arus keluar daripada galvanometer. Ini panduan lah macam mana menentukan arah pesongan arus-aruhan dan bagaimana menentukan kutub pada magnet bar yang digerak masukkan ke dalam solenoid, dan apa yang berlaku apabila magnet bar digerakkan keluar. So sudah pasti berlawanan lah. Kalau tadi kutub yang sama, apabila magnet ni dikeluarkan, dia menjadi kutub yang berlawanan, di mana cikgu buat anak panah dekat sini. Saya tukar warna merah. Kalau warna ni dikeluarkan, kalau sini kutub utara, X ni akan jadi selatan. Konsep menentang. So dalam Telegram cikgu, dalam grup Telegram, cikgu ada sertakan pautan link pembelajaran untuk lebih jelas berkaitan dengan hukum Lenz dan juga hukum Faraday. Boleh lihatlah. Okay, so kita lihat soalan lah. Apakah yang dimaksudkan dengan arus aruhan? Okay, ini cikgu dah cerita panjang lebar sebelum ni dalam bab dalam bahagian 1. Jadi kita boleh mendivisi terus secara menghafal ataupun kita mendivisi secara kita faham. So apa yang kita faham adalah apabila magnet bar digerakkan ke dalam solenoid, kesannya apa yang berlaku? So gerakan tu merujuk pada gerakan relatif. Apa yang berlaku? Flux magnet pada magnet bar akan dipotong oleh solenoid. So kesan pemotongan ini akan menghasilkan arus aruhan. Itu dari segi bagaimana arus aruhan itu dihasilkan. Boleh juga jawab macam itu. Tapi di sini cikgu nak tunjukkan definisi lengkap lah. So arus yang terhasil dekat sini. Arus yang terhasil kami buat ayat penuh lah disebabkan pemotongan flux magnet apabila terdapat gerakan relatif antara magnet dan gegelung. Ini definisi lengkap lah berkaitan dengan arus aruhan. Dalam buku teks pun ada pada buku surat 159. Seterusnya, berikan satu sebab mengapa arus aruhan diaruhkan di dalam gelung.
Ni kita dah buka tadi kesannya ada dekat sini iaitu disebabkan oleh ni. Betul? Pemotongan flux magnet. So, kita tulislah kat situ pemotongan flux magnet Ni asas lah soalan yang cikgu bagi ni soalan asas membantu kamu mengukuhkan pengetahuan sekian ada kamu. Okay, soalan B yang kedua. Dalam Rajah 41 tunjukkan arah arus aruhan dalam dawai penyambung dengan menggunakan anak panah. So di sini ada dua kaedah. Yang pertama kaedahnya adalah yang cikgu cerita tadilah menggunakan hukum genggaman tangan ke kanan. Tapi persoalannya kita tak nampak dekat sini. Sebelum tu cikgu padam dulu lakaran cikgu kat sini. Okay. Kita tak nampak apa sebenarnya kat sini. Kita tak nampak gegelung ni. Mana ke arahnya? Kita tak nampak pun. Kita tak nampak. So paling senang kita tengok arah anak panah galvanometer ni, jarum galvanometer yang terpesong ke kanan. So bila dia terpesong ke kanan, itu membawa masuk arus itu keluar lah. Seperti dalam gambar rajah yang cikgu lukis sini. So arus tu keluar daripada sini. Keluar dan terus menghadap ke dalam semula. Itu paling mudah lah paling mudah. Dan kalau kamu tengok tadi cikgu lupa nak sebut, sebenarnya kalau kena kutub utara ni, kamu tengok duduk di sebelah sini. Kalau kamu duduk di sebelah sini, kamu tengok arah aliran bagi arus ni adalah lawan jam. Utara lawan jam. Manakala kutub selatan ini arusnya adalah ikut pusingan jam. Itu yang kita lupa nak ingatkan. Okey, jadi soalan tu dah selesai untuk bahagian B yang kedua. Namakan hukum yang terlibat dalam kes ini adalah tak ada lain lah, hukum Lenz. Okey, C berdasarkan Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 bandingkan bilangan lilitan gegelung. Okey, so dekat sini jawapannya kalau kita tengok dari segi saiz, memang 4.2 besar, maka lilitan kat sini kamu kena buat ayat penuh lah bilangan lilitan gegelung pada Rajah 4.2 lebih besar atau lebih banyak berbanding dengan gegelung pada Rajah 4.1. So cikgu buat ringkas saja. Rajah 4.2 lebih besar daripada Rajah 4.1. Tapi kamu kena buat ayat lengkap lah yang menunjukkan perbandingan. Seterusnya pemesongan jarum galvanometer sama juga tadi. Kita nampak 4.2 lebih besar berbanding dengan 4.1. Jawapan yang sama tapi buat penuh lah. Pemesongan jarum galvanometer untuk Rajah 4.2 lebih besar berbanding dengan Rajah 4.1. Buat ayat penuh. Ini catatan saja untuk membantu belajar. Menjawab. Seterusnya nyatakan hubungan. So keyword dekat sini adalah hubungan. Hubungan dekat sini. So kamu kena jawab menggunakan kaedah hipotesis lah. Kenapa kita jawab kaedah hipotesis? Sebab tidak ada graf. Kalau ada graf, contoh cikgu buat kat sini lah graf. Cikgu buat graf berkadar terus katakan sini x, y. So bila dia kata relation between x dengan y, kamu akan cakap ianya berkadar terus. Itu kalau ada graf. Atau sebaliknya mungkin songsang, mungkin linear. Tapi dekat sini tak ada graf. So kamu kena jawab hipotesis. Cara penulisan hipotesis, kamu kena jawab menggunakan kaedah hipotesis. Cara tulis dia MV follow by RV. Okey. Jadi kat sini jelaslah pesongan galvanometer ni apa yang kamu nak jawab dibandingkan dengan bilangan lilitan. Mana satu manipulated? Manipulated adalah bilangan lilitan. So bilangan lilitan meningkat. So pesongan jarum meningkat. Okey. Itu jelas sekali lah. Kemudian
untuk bilangan lilitan dengan magnitude arus, sama juga bilangan lilitan ni adalah MV dan magnitude arus ni sebagai RV, maka jawapannya bilangan lilitan meningkat. Buat shortcut, maka magnitude arus juga meningkatlah. Sekali lagi cikgu pesan, guna ayat penuh yang menunjukkan perbandingan. So, kita pergi soalan 5 yang merujuk kepada aplikasi. Aplikasi. Kita tengok gambar raja, dekat sini ada solenoid, ada magnet, kemudian ada switch. Switch ni maksudnya ada arus. So, kalau difikirkan, dihitamkan di sini, ini merupakan faktor. Faktor-faktor yang menghasilkan arus aruhan yang kuat. Di soalannya kat sini adalah kita nak pilih logam yang paling sesuai untuk dijadikan teras elektromagnet. So, pada awalnya kita mengkaji menggunakan logam X dan troli ini akan bergerak pada satu jarak D lah. Dan jarak D ini diukur. Seterusnya metal core X ni digantikan dengan logam Y dan juga logam Z. Soalannya, keputusannya, daripada eksperimen tadi, X, Y, Z, 3, 12 dan 8, maksudnya Y ni yang paling jauh. So, apa maksudnya konotasi Y yang paling jauh? Kesannya di sini, jauh ni maksudnya menolak lah. Y ni, drone ni bergerak ke kanan pada jarak yang lebih jauh. Kenapa dia lebih jauh? Secara logik, ini sepatutnya menjadi kutub utara sebab dia bersifat tolak. Utara jumpa utara. Utara atau selatan ini konsep tolak. Konsep menolak antara satu sama lain. So, soalan namakan kutub P. Utara. Direct question. Soalan sedia adalah tu. Apakah troli itu tertolak? Sebab kutubnya berbeza. Berbeza lah. Kutub berbeza. Kutub berbeza. Sorry. Kutub sama. Kutub yang sama. Sama kutub utara. Selatan dia akan menghasilkan kesan tolak. Kutub yang sama. Kutub yang sama akan hasilkan kesan tolak. Nyatakan dua faktor yang menambah lagi jarak D. So, jarak D disebabkan oleh troli yang bergerak lah. So, troli ni ada magnet. Dan magnet di sini berfungsi sebagai objek yang diuji. So, dia tidak terlibat dalam cadangan untuk menambahkan lagi jarak D. So, yang pertama kita ada dekat sini kuantiti itu adalah arus dan juga bilangan gergelung. So, kita tulis ini sebab dia melibatkan dua markah. Dua markah di sini. Yang pertama, kita tulis dia bilangan lilitan. Tingkat bilangan lilitan tu kita tingkatkan. Yang kedua, apa yang kita pakai adalah magnitude arus mengalir. Magnitude arus mengalir kita tinggikanlah atau tingkatkan. Soalan 5B, masih lagi aplikasi. Berdasarkan pada soalan tadi, nyatakan logam yang sesuai yang digunakan dan jelaskan. So, dekat sini markah yang diperlukan adalah 2. So, pasti mesti ada 2 lah, lebih daripada satu jawapan. So, logam yang paling sesuai adalah logam Y. Logam Y. Kenapa? Ya, bagus sebab kesan elektromagnet yang kuat. Kesan elektromagnet yang kuat. Soalan 5C, namakan komponen X. Komponen X ni kalau kamu lihat
kita baca soalan dulu. Ia berfungsi sebagai alat mencatatkan keadaan cahaya. Cluenya adalah keadaan cahaya. Bila kamu dah belajar dalam bab elektronik yang berkaitan dengan cahaya ni adalah dalam tajuk transistor sebagai switch automatik. So kalau kita perhatikan di sini dan kita faham tajuk transistor itu, sudah pasti komponen yang sepatutnya murid tulis di sini tak ada jawapan lain, satu je jawapan, iaitu LDR. Di mana fungsi LDR ni direct question, fungsinya adalah untuk mengawal arus yang mengalir. Mengawal arus yang mengalir. Ini soalan direct kan. Soalan terakhir, dan peruntukan markahnya 2. Apakah soalan itu? Terangkan bagaimana komponen X berfungsi. Jadi dia bermula dengan cahaya lah. Apabila terdapat cahaya ataupun tak belah, bila terdapat cahaya, apa berlaku pada LDR? Rintangan RDR, rintangan RDR menjadi rendah. So arus akan mengalir lah, sebab rintangan rendah, arus mengalir. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, gegelung dan elektromagnet menjadi elektromagnet dan seterusnya. Pen akan melakar kertas. Jadi kita dah jelaskan secara mudah. Inilah perkongsian cikgu berkaitan dengan tajuk arus arohan. Sekali lagi, peruntukan markah adalah menunjukkan jawapan yang perlu kamu sediakan. Elakkan daripada menghafal. Cuba kita buat ayat sendiri dan memberi maksud yang sama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.